Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Masya-Allah. Allahumma akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. وجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada selepas daripada Aidilfitri, jadi janganlah kita bertangguh-tangguh lagi untuk menunaikan tuntutan puasa 6. Berpuasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Maksudnya sepanjang bulan Syawal. Jadi sepanjang bulan Syawal ni kita dituntut sunat, ya, berpuasa selama 6 hari. Tak kira lah sama ada berturut-turut, bermula daripada 2 Syawal sehingga kepada 7 Syawal. Selesailah. Ataupun berselang-seli ataupun selagi mana masih di dalam bulan Syawal, maka dituntut kita berpuasa. Besar faedahnya, kerana sabit dalam banyak hadis-hadis sahih, siapa yang puasa yang sempurna pada bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, kemudian disambung pula dengan 6 Syawal, maka maksudnya itu menempati pahala puasa selama setahun. Sabit. Kemudian ada masalah yang selalu ditanyakan. Kalau suatu orang yang ada mempunyai qada Ramadan, maksudnya tak kira Ramadan bila pun, qada yang wajib, adakah boleh disekalikan dengan niat puasa 6, puasa Syawal? Maka kalau di sisi fiqh mazhab kita ini, yang jelasnya dua kaul lah. Ada yang ittifaq dan ada yang khilaf di antara Ibnu Hajar dan Ramli. Jadi ittifaq di antara Ibnu Hajar dan Ramli, pengarang kitab Tuhfah dan pengarang kitab Nihayah, kedua-dua kitab itu adalah mu'tamad dalam mazhab kita. Jadi kedua-dua imam itu bersepakat mengatakan kalau sekiranya seorang itu berniat dengan dua-dua niat itu, iaitu niat berpuasa qada bulan Ramadan dan niat Syawal. Jadi tiap-tiap malam dia akan berniat dengan dua niat ini. Saja saya puasa besok hari, puasa qada puasa Ramadan tahun yang lepas kan. Dan saya puasa esok hari, puasa Syawal, maka dia akan mendapat dua pahala. Puasa dia sah dan dua pahala dapat. Itu pahala qada dan pahala puasa 6. Kalau dia niat satu je, kalau dia niat qada je, maka tak dapatlah puasa Syawal. Itu menurut Ibnu Hajar, khilaf lah. Yang khilafnya kalau sekiranya niat satu. Kalau niat satu je berkhilaf pendapat Ibnu Hajar dan Ramli. Kalau menurut Ibnu Hajar, dia akan dapat pahala qada saja. Kalau dia niat qada saja, dia dapat qada saja pahalanya. Kalau dia niat Syawal, tak adalah qadanya, tak ada. Tapi kalau menurut Ramli, kalau seorang tu berniat qada, mudah-mudahan dapat juga Syawalnya dapat. Itu Ramli ringan sikit. Ala kulli hal, kita buat dua-dua lah, senang buat dua-dua. Jangan lepaskan peluang kita mendapat kelebihan puasa pada bulan Ramadan ni. Selain daripada kita boleh mengqada puasa-puasa yang telah ditinggalkan, dan kita juga mendapat faedah pahala pahala berpuasa Syawal yang 6 hari itu, insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan apa juga yang live pada malam ni, mungkin ada perkara-perkara yang berkaitan selepas daripada bulan puasa, bulan Syawal ni kan, yang berkaitan dengan puasa juga, mungkin di sudut fidyahnya, qadanya, nazarnya, sebagainya.
kafarahnya apa semua. Boleh kita kongsikan bersama, insya-Allah. Ustaz Rifai daripada Rembau, apa khabar semua? Tuan Abdul Malik dari Melaka. Assalamualaikum semua ya. Kullu amin wa antum bi khair. Maaf saya batin, selamat hari raya. Baik, wa iyyakum. Syakil Abu Bakar, Assalamualaikum Ustaz. Adakah post picture tongkat yang pelik-pelik di media sosial seperti mempermainkan agama? Itu tengok niat lah. Kita tak tahu niat orang kan, atas niat dia lah, apa tujuan dia buat begitu. Tapi bagi saya, sebanyak yang saya tengok, ada satu je yang memang tak sepatutnya lah, pasal tak layak. Iaitu bila mana Tuan Imam itu memegang tongkat Thor tu kan, bukan tongkat tu, tuku besi tu. Dalam kartun banyak tu cerita tuku besi tu kan. Jadi khutbah itu bukan dia suruh menanggung, tapi memegang tongkat. Dan tongkat itu ikutlah bentuk-bentuknya, tak semestinya di sudut. Ain tongkat tu mesti tongkat yang sebenar-benar tongkat, ataupun boleh juga atas mana-mana tongkat. Bahkan sebenarnya tongkat tu sendiri pun dia ambil, dia faham daripada memegang birai mihrab tu kan, birai tempat khutbah tu. Itu asal sunnahnya. Tapi ditukarkan dengan tongkat, tak apalah, menurut fiqh mazhab kita, fiqh mazhab Syafi'i. Jadi dalam kita fiqh disenaraikan di situ, disunatkan khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Sama ada tongkat yang tongkat kayu tu lah, tongkat kayu ke tongkat besi, apa jenis tongkat lah, ataupun cokma, ataupun seperti pedang ke, ataupun busuran panah, ataupun anak panah tu, mata panah tu, ataupun lembing, atau sebarang perkara yang patut dibuat tongkat. Tapi dalam gambar tu macam-macam, pancing pun je kan, pancing lah, replika lembing yang pelik tu kan. Zaman Piramli cerita 40 penyamun pun ada. Jadi atas niat masing-masing dah. Mungkin benda lain tak ada, tapi dia ambil buat tu. Jadi kita nak sebagai mempersendakan agama tak boleh juga. Sebab asasnya dalam mazhab kita Syafi'i, bertongkat itu adalah satu sunat. Hukumnya sunat, dia bagi pahala bagi khatib ketika berkhutbah, sama ada khutbah sembahyang Jumaat atau khutbah sembahyang jemaah yang disunatkan berjamaah. Okey, disunatkan bertongkat. Jadi apa panggil tongkat? Asalkan jangan bernajis sudahlah. Tu kalau sembahyang Jumaat tak boleh tongkat yang bernajis. Kalau sembahyang yang lain tak disyaratkan. Okey, sembahyang hari raya ni, tongkat tu kalau bernajis pun khutbah tetap sah. Itu fiqh lah, kata begitu, elok janganlah. Jadi saya tak nampak perkara tu boleh dianggap bersendu. Kalau bersendu ni macam ni, kalau sekiranya perkara begitu dibuat, dilakukan di masjid atau di surau, di tempat umum, tempat awam mungkin. Tapi kalau di rumah ni, rumah kita tak boleh nak kira tuan rumah, kan kita nak tahu sangat. Hal-hal entah dia orang tu ada masalah, memang tak ada langsung benda lain kali. Pakai apa capai yang ada. Jadi kita tak boleh nak hukum. Jadi kita naklah bertasamuh, tapi dalam di antara banyak-banyak gambar tu lah, yang saya cerita tadi, yang patut dinasihatkan iaitu dia pakai tu. Sebab itu tak termasuk makna langsung makna tongkat. Itu tanggung mana kan? Tanggung apa? Tuku besi tu kan. Tuku besi Thor tu kan. Itu tanggung, menanggung. Khatib bukan disuruh menanggung apa-apa, tanggung apa, disuruh bertongkat. Itu adalah oleh syarak. Okey, jadi kita jangan terlalu strict sangat, remeh gitu kan. Kalau nak bandingkan masalah tongkat ni dengan masalah nikah online itu lagi, nikah online tu lagi besar sebenarnya, tapi tak ada orang bising pun. Orang pakai dia. Kalau nak kira lah, seperti pada saya punya pendapat. Wallahu alam. Suziana Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari raya. Kullu amin wa antum bi khair. Ikramullah Abdullah Al-Faqir. Selamat hari raya Abdullah, masya-Allah. Ampun maaf zahir batin.
Kullu amin wa antum bi khair, masyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Suziana Aqilah lillahi ta'ala. Muhammad Nasir Ustaz, khabar adakah tenuk atau tapir juga haram dimakan? Okey, kita tak habis lagi bercakap. Putusannya dah dapat, iaitu tupai itu diharamkan. Kerana adalah alasan-alasannya, fatwa-fatwa dan kita turas kita haram tupai tak boleh makan. Orang yang kata tak boleh makan, dia kalau dia kata dia tidak mazhab Syafi'i, tak apa. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kena buat saya makan semula lah. Okay. Ya, itu sebenarnya saya tak halusi lagi lah. Maksudnya kerana dia kena korek, orang kata korobik betul-betul dalam kan, punca dia kan. Jadi fatwa ulama' ni, mereka menghalusi sungguh kan. Dari sudut usul fiqah, hanya segi luarnya, dari segi apa juga sudut. Jadi kalau masalah tenuk ni, tenuk, tapir, apa lagi orang kata, cipan ke, nama-nama dia semua tu kan, dia bentuk dia tu, dia ada macam belalai sikit, macam nak ke gajah, rupa-rupa gajah sikit ada hidung dulu panjang, dia makan semut-semut. Dan badan dia tu ada belang putih dengan hitam tu kan, biasa gitulah. Di museum banyaklah orang panggil tapir tenuk. Dan ini banyak jenis spesies haiwan yang hampir pupus. Kalau di Malaysia memang dilarang bunuh tenuk ni, tak boleh. Di tempat saya di Negeri Sembilan tu ada, kat tempat pondok saya tu ada seekor 2 ekor. Kadang-kadang jumpa juga. Ni pun tak boleh makan, haram. Tidak halal dia. Kalau kita lama ni, kita turas ni, seperti kita boleh tengok dalam satu kitab Jawi, dikarang oleh Ustaz Abdul Ghani Yahya. Nama kitab itu Idaman Penuntut. Jadi kitab lama tu, pasal ulama' yang marah tu memang orang alim semua lah, orang Melayu kita. Jadi binatang-binatang yang ada di kawasan Nusantara ni, orang yang lebih layak nak menghukumkannya itu adalah orang alim, kalangan ahli ilmu di sini juga. Apa sebabnya? Ada sebabnya tuan. Saya dah cerita tu sikit kan. Kalau nak tambah sikit boleh lah. Maknanya kata situ, penilaian-penilaian itu dia ambil kira setelah selesai daripada ditengok apa. Dia ada kan, mula-mula tengok. Saya dah cerita itu kan, nafsu Arab tu dia ambil juga. Tapi yang itu dah selesai. Nafsu Arab tu sebenarnya merujuk kepada haiwan-haiwan. Nafsu-nafsu Arab maksudnya keinginan orang Arab yang baik. Dia ada sifat, dia 6 sifat tu kan. Mestilah daripada Arab yang terpilih, tentulah daripada Quraisy. Dan nafsu-nafsu tu mereka tu baik. Mana-mana daging yang mana nilai daging khabithah, yang tayyibah, mana daging elok, mana daging tak elok tu, kalau dah tak ada pada Quran hadis sangat, tak ada sangat, kena merujuk juga kepada tabiat orang Arab. Dia makan tak makan. Tu. Dia ambil kira tu. Tapi benda tu dah selesai, perkara yang macam itu dah selesai kerana orang Arab. Kemudian dia faham daripada kaedah itu, tentulah bila kata orang Arab, dia duduk di benua dia, binatang yang sekeliling dia, yang luar daripada kawasan dia, tentu kena satu penilaian, satu ukuran yang lain pula. Yang itu yang dalam kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Arsyamanya dia ada catat situ, dia bahas sikit, iaitu kena ijtihad. Dia tengok di sudut keserupaan dia. Pertama kena tengok si bentuk dia, lepas tu tubuh badan dia, kemudian perangai dia, tabiat makan dia. Lebih banyak itu semua dia ambil, dia tulis satu. Kemudian ditimbang banyak kepada penyerupaan itu, asbah dia tu lebih kepada binatang yang halal atau binatang yang haram. Situ. Kalau lebih walaupun satu sifat dia lebih, maka haram hukum dia. Kerana berdasarkan kaedah yang Nabi sendiri, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal terang. Dalam masalah haiwan ni, dia mesti putus, mesti jelas. Dia tak boleh syubhat tak boleh.
Tak boleh sifat langsung. Al-halal bainal al-haram. Okey. Cerita sikit, nantilah ada masa yang lebih lapang betul-betul. Nanti saya bincang betul-betul lah. Itu kita nak bicara tentang metod ni, maksudnya kita nak faham kaedah-kaedah ilmu-ilmu ulama. Kita banyak profesor di universiti syarah kan, kadang-kadang kita mengantuk lari gitu kan. Ini pula ada bincang supekah lah itu ini kan, senang tuan. Okey Ustaz Nasir, insya-Allah tenuk tak boleh makan, jangan pula pergi sebelah tenuk nyanyi. Nombor satu, yang keduanya orang repot pula kepada apa? Kerja acak lagi nyanyi kita kena saman. Boleh insya-Allah ya. Ustaz belah Perak ada ke tenuk? Karim Majid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bermaaf-maafan di bulan Syawal ni ada kasunah. Iyalah. Bulan baik apa pula tak. Hari-hari bulan hari-hari Aidil Fitri ni hari turunnya rahmat, turunnya kemurahan kan. Jadi masing-masing lapang. Jadi kita bermaaf-maafanlah. Sunnah situ maksudnya perbuatan cara dalil-dalil yang umum tu memang ada lah. Muhammad, okey, Muhammad ikramullah, aku hukum makan telur belangkas. Telur belangkas ni memanglah ada ulama kita ini, kita orang Melayu ada yang haramkan, ada yang makruhkan, ada yang halalkan. Tapi yang lebih jelas telur belangkas ni halal ke haram ke, harus ke, halal ke haram ke makruh ke, berdasarkan kepada illah. Kerana tak dijumpai nas dia telur belangkas ni. Kerana asasnya binatang-binatang haiwan tu, dia selagi mana masuk dalam tarikh haiwan laut, maka dia punya halal. Walaupun rupa bentuk dia tu seperti dia panggil, kalau dalam kitab fiqh dalam kitab Arab dia kata fa'rul ma' wa khinzirul ma', gitu kan. Tikus air ataupun babi air. Maksudnya dia jenis ikan juga, dia memang ikan tapi bentuk dia tu. Itu pun halal juga. Itu beza seperti yang kalau ada jenis-jenis hidup laut seperti yang kata singa laut, apalagi haksil tu kan, orang kata macam dubuk apa semua, itu tak boleh yang tu. Dia ada sebab lain. Dengan sebab taring dia haram. Okey, dengan sebab dia melekam dia haram, kan? Okey. Binatang buah, walaupun dia banyak duduk di air, dia makan di laut je. Okey, tu. Lepas tu sini masalah telur belangkas kan. Telur belangkas tu tengok dia punya alah lah. Kalau ada sejenis belangkas tu bila dimakan memang boleh mati, beracun. Orang kata belangkas belah mana ke, belah Sabah tu, makan boleh mati. Tu tak boleh, haram. Ada belangkas-belangkas belah Pulau Pinang ke mana ke, belangkas tu, dia telur dia tu bila makan dia tak ada mudarat apa, tak menyebabkan sakit perut, tak apa, harus ya. Tapi kalau boleh bawa menyebab dizankan, makruh lah. Kalau ada situ waham makruh. Ya, tengok sebab juga. Kita nak hukum haram tu telur belangkas ni tak boleh, sebab dia memang benda jenis binatang duduk di air. Orang muskil kerana telur dia ada dalam badan dia. Telur dalam badan tak apa, kisah badan keluar. Lu Aziz. Okey, Assalamualaikum. Salam Eid Mubarak. Wa iyyak. Insya-Allah Karim Majid. Saya nak tanya puasa qada dalam puasa 6, sebab puasa sunat juga ke? Macam mana dia niat dia Okey. Puasa qada dalam puasa 6. Sebut puasa sunat, jangan sebut puasa sunat. Kena takyinkan, tentukan. Puasa qada tu puasa wajib lah qada. Saja saya puasa qada Ramadan. Bila kata Ramadan tak sebut wajib, tak apa. Sama Ramadan tu tidak ada yang sunatnya, wajib berlaku. Saya puasa qada Ramadan tahun lepas, ataupun
ataupun puasa qada Ramadan tahun sekian. Boleh ditakyikan tahun pun boleh. Kalau kita ingat. Kalau kita ingat qada Ramadan sajalah. Lepas tu niat sekali lagi saya puasa niat Syawal. Saya puasa Syawal. Puasa daripada bulan Syawal. Saja puasa besok hari daripada bulan Syawal. Yang niat qada saya puasa besok hari daripada bulan Ramadan tahun bergantian tahun. Niat dua-dua tu. Boleh ya? Bin Basri. Nur Iskandar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ni kalau ikut Imam Nawawi makruh Nur Iskandar. Ada hadis dia larang jangan kau beri salam Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tu kata dalam kitab Nabi larang tu sebab itu salam kepada orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia. Waalaikumsalam. Entahlah, itu tak berapa bagus lah, tapi bagi salam Assalamualaikum. Boleh ya Nur Iskandar, insyaAllah. Waalaikumsalam. Akikah anak laki-laki 2 ekor kambing. Adakah jika dia buat seekor dahulu kemudian dia buat seekor lagi masa akan datang? Boleh buat serentak, boleh buat bergila-gila, beransur-ansur kan, ikut kemampuan lah. Boleh buat begitu, boleh. Muhammad Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Ustaz Ibrahim, okey. Al-Hafiz, boleh ke niat puasa qada sunat Syawal, sunat Isnin dan sunat putih sekali gos baru habis? Entah, saya tak berani nak jawab sebab mana nas. Kalau ada nas kalam ulama kita berani ya. Walaupun orang kata takat nukil ni ilmu tak ke mana. Boleh lah nak cakap kan, nak cakap boleh, tapi kita kena faham di antara menukil-nukil ni dengan memandai-mandai itu bahaya. Nukil itu kalau dalam agama nukil pindah riwayat itu yang lebih utama macam hadis kan, nukil lah. Ijtihad tu yang kedua sebenarnya, secondary, bukan firstly. Itu saya nak tegur sekali lah orang muda kan, nak semangat tu. Melainkan kalau sampai pada tahap ulama paling-paling, kalau dalam mazhab kita ni, kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni, alim tara mana pula, mana dia boleh lepas daripada nukilan? Tak lepas lagi dia alim, lagi banyak nukil dia. Okey, dalam penukil tu adalah pendapat dia, celah-celah tu. Dalam penukil tu adalah, bukan tak ada langsung yang kata kultu atau apa tu ijtihad anda ra'i, bukan, tak ada juga. Okey Ustaz Muhammad Ibrahim, jadi saya tak berani nak cakap lah kalau puasa-puasa sunat yang lain. Sekadar yang saya jumpa masalah itu disebut di dalam kitab fiqh kita tentang semaya apa qada dan qada puasa yang wajib dengan sunat Syawal saja. Saya jumpa. Dan kalau kata qada ni, kalau yang qada yang lain-lain tu boleh atas nama qada. Qada Ramadan ke, qada nazar ke, qada apa lagi kan? Qada kafarat ke, kalau kata kafarat lah. Kafarat jima' kan, puasa je kan, 2 syahrain mutatabi'ain kan, 2 bulan betul-betul jima' bulan puasa. Kafarat, orang panggil kafarat jima' tu. Okey. Atas nama qada, kalau disekalikan dengan puasa Syawal itu memang ada ijtihadnya, memang ada qaulnya daripada Ibn Hajar dan Syekh Ramli, dan tentulah daripada dua ulama ni dinukil juga, dibahaskan, direngkaskan daripada kalam-kalam pokok yang terlebih dahulu. Yang terdahulu. Okay. Saya kata begitu, ada munasabahnya kerana
Kalau dalam tengok dari i'anatul talibin dan dalam i'anatul talibin itu sendiri, dia ada dibincangkan, didetailkan sikit makna Syawal tu. Sitah min Syawalin kan. 6 hari daripada bulan Syawal. Ambil pada situ yang keluar ijtihad boleh tu. Okey. Khilaf kan situ. Kalau semai apa ni puasa apa dia kata sekarang? Puasa Isnin, Khamis putih. Oh, yang tu nak kena mari fasal dah tu, kena lagi tu, kena kaji balik. Mula-mula kaji tentang jenis, lepas tu bawa fasal kan. Tadi tu Ustaz Ibrahim. Sofi rumput main. Okey. Hasnizam Ustaz. Boleh tak solat sunat witir 2 rakaat dahulu selepas isyak, kemudian cukupkan 1 rakaat lagi selepas qiyamul lail? Ini masalah ni saya dah jawab itu. Selepas isyak ya, 2 rakaat dulu selepas isyak. Okey, sembahyang 2 rakaat, betul baru sembahyang 1 rakaat. Nak buat gitu. Dia ada 3 cara lah. Tapi kalau zahirnya orang tak buat lah, sebab takut orang kepada hadis yang dilarang oleh Nabi, melakukan witir 2 kali pada satu malam, la witron bil lailatin. Jadi orang tak pernah berani. Tapi kalau kena cara dia, saya ada tulis dalam blog Pondok Tampil. Boleh klik di situ, di tepi tu kan ada ikon situ, masalah sembahyang. Cari ada satu masalah yang dibincangkan tentang masalah ni lah. Pada surah, pada rupa ulang, tapi sebenarnya tidak mengulang witir juga. Jadi kalau nak katakan orang yang buat 3 cara yang saya bincang tulis kat situ dalam blog tu, kalau kata adalah mengulangi witir yang dilarang Nabi pada rupa saja. Orang kata pada rupa, pada hakikatnya tidak mengulang. Boleh tengok sana lah kalau nak buat begitu. Okey. Syekh Ghazali umpamen. Okey, alhamdulillah tuan rumput. Bila balik pondok entahlah, saya pun dah tahu nak cakap. Ini dah bertambah-tambah pula PKP ni kan. Nak sambung-sambung pula lagi, dah tahu lah. Kita ni kan kadang timbul juga hati jahat kita kan. Punca-punca masalah sebenarnya daripada orang kafir. Kadang-kadang hati jahat kita nak juga berdoa bagi musnah orang kafir. Orang yang buat jahat tu sebenarnya, orang yang punca tu, kenapa mereka tidak dibala betul-betul kan? Jadi sampai menyusahkan muslimin. Malaysia menjadi susah. Kita kena berlaku. Dia apa yang buat punca, buat cerita. Lepas tu ada pula cerita dongeng ke tak dongeng, dah tahulah. Orang kata itu memang ada perancangan untuk mengurangkan jumlah penduduk ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak berjayakan. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gagalkanlah rancangan kebudayaan mereka itu. Allah Ta'ala lagi bijaksana. Allah Ta'ala lagi bijaksana. Allahumma ansur juyushal muslimin. Allahumma ansurna alaihim. Allahumma ansurna alaihim. Allahumma ansurna alaihim. InsyaAllah tuan rumput doakan. Okey, Abdul Hadi. Maaf zahir dan batin Muhammad. Assalamualaikum Tuan Muhammad. Bab tongkat tu mungkin sebab mereka ambil gambar dan viralkan dalam Facebook. Sebab tu ada pihak kita mempermainkan agama. Sebab tu ada pihak yang kata kalau mereka tak viralkan tak mengapa. Mungkin juga. So viral. Sebab tu kuasa viral ni kalau tak dikawal, memang salah besar. Orang lebih percaya pada viral. Orang lebih percaya hak tu lagi. Padahal kalau tu tak tahu betul benar. Pertimbangan ilmu dan akal yang sihat, insyaAllah. Okey. Jadi kita nak kata permainan apa benda ni, main kamu bertongkat tu sunat, cukup. Jangan lebih pada itu. Apa tongkat pun tak apa lah. Tinggal lagi kalau dia nak buat lawak gitu, kita dalam keadaan darurat begini kan, kita anggap masyarakat darurat gini.
Tak boleh ambil serius lah perkara itu, tak boleh lah. Lainlah kalau kita mengikut aliran orang yang memang tak suka berkhutbah itu bertongkat. Ada aliran tu. Saya dulu tahun 96, 97, 4 tahun saya berdebat dengan mereka dalam internet juga. Ini mereka ni aliran yang mengatakan bertongkat masa khutbah tu bid'ah. Kalau ikut aliran tu memanglah dia akan cari sebab dia. Kan? Dia akan cari. Mereka tak, dia orang lebih baik kita tak bertongkat, kita baca khutbah itu ataupun tangan kita pegang ikut sunnah Nabi. Bekah kita ni bertongkat tu satu, pegang apa birai mimbar tu satu. Bukan nafi pun kalau ada birainya tak apalah. Kalau dah tak ada nak pegang apa? Ijtihad kalau oleh fuqaha kita pegang tongkat. Cuma tongkat tu patut pandailah, kerana adat-adat ini pun dia ambil kira juga. Jangan sampai melanggar adat istiadat tu menyebabkan aib, itu tak boleh lah juga. Tapi itu semua boleh disettlekan dengan nasihat. Tak boleh dalam bentuk menambahkan lagi masalah. Seperti kita kata itu mempermainkan agama. Jadi mungkin dia orang tu tak niat nak main pun. Seperti kita kata mainkan agama, jadi timbul satu penyakit lain lah. Sebab tu kita tutuplah cerita tu. Tutuplah. Saya assurekan begitu je. Rumput main, Ustaz apa? Orang Melayu ni biasanya dia lambat sikit. Sampai anak dah besar umur 7-8 tahun baru khatan. Lepas tu kalau dalam kitab fiqh pun, dalam mana-mana kitab Jawi, kitab Arab pun suku buat khatan ni, dia kata walaupun kalau boleh awal lah, kata boleh, kalau kata sesuai tidak mengapa ditakhirkan sedikit. Itu yang orang Melayu kita 7-8 tahun baru khatan. Tapi kalau lambat sangat sampai pandai manjat pokok dah, lepas sekolah rendah naik sekolah menengah tak kata lagi, dia tak elok lah. Dah sampai balik tu tak boleh. So kata tu punya wajib. Jangan sampai dia akhir balik lah, jangan. Boleh tengok kesesuaian lah bagi besar sikit. Tapi kalau sekiranya anak perempuan, tak apa. Anak perempuan lain memang disuruh awal khatan perempuan. Dan cara khatan perempuan tak serupa cara khatan anak lelaki. Di Fansuri, InsyaAllah, Syamsuddin Al-Ghazaliyah, Muhammad Faiz Al-Hafiz, masya-Allah. Semua ustaz belakang ni pejuang dan pembela sunnah, masya-Allah, pejuang. Apa khabar tuan pejuang ya? Assalamualaikum ustaz, maafkan wa iyyakum. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minni wa minkum salihal a'mal. InsyaAllah hadi serigala bak binatang haiwan. Serigala haina itu masuk. Okey, ini haina dia perkara yang agak pelik. Kalau dalam bahasa Arab dia kata domok. Dan dalam taupan ni ayat semua kita fik bahasa Arab mengatakan domok itu hukumnya halal. Kerana ada riwayat mengatakannya daging dia tidak keji. Dan ada lagi dalam Ad-Damiri, dalam Hayat Hayawan, riwayat daripada Sayyidina Umar pernah membahagi-bagikan daging haina. Domok ala bahasa orang putih kata haina lah. Membagi-bagikan daging domok itu kepada orang haji. Jadi domok tu halal lah. Dan domok ni bukan ada di tempat kita, tak ada. Haina tak ada, dia di benua Afrika, tak benua Arab. Tak apalah, dia halal sebab apa? Sebab ada nas dia. Itu dia pakai taring dia ada pergi makan bangkai. Kata tu pakih, tu pekah kata, dia bukan dia yang pergi menangkap. Dia makan lebih-lebih daripada tangkapan singa, tangkapan binatang-binatang yang lain, rimau ke singa. Yang lebih-lebih tu bila singa dah tak nak tu baru dia datang pergi ambil. Dia ambil tu, maka dia tetap boleh nak kata dia yang menangkap. Maka dia haiwan muftaris. Tu tak sesuai juga lah.
Okey. Lepas tu, kenapa dia dikecualikan daripada haiwan-haiwan liar yang lain? Kerana ada nas dia, ada dalil dia, ada hadis dia. Apa pengecualian? Boleh ya tu Haina. Walaupun kita memang muskil tu, muskil sangat tu Haina tu. Tahu Haina kan? Boleh tengok dalam dokumentari dalam YouTube memang ada Haina tu. Jadi Haina tu lah. Tapi kalau kata adakah dia daripada kategori jenis anjing, tak. Bukan. Haina bukan anjing. Sehingga kan lambri, yang kata sang lambri, apa tu. Tapi itu haram juga. Jadi serigala kan, serigala. Orang Melayu kata anjing serigala, tapi dia bukan anjing. Serigala bukan anjing, dia lain. Serigala tu haram lah. Sebab dia bertaring kan, dan dia menatang buah. Dua sebab dia buas dan dia merekam dia. Ada banyak sebab tu serigala tu haram. Masuk musang juga haram. Banyak sebab dia. Okey. Pejuang dan pembela sunnah. Ustaz, apakah harus bagi zakat kepada adik-beradik? Kalau boleh elaklah, adik-beradik ni dia tak masuk di bawah nafkah yang wajib. Jadi kalau pada zahirnya, kira-kiranya boleh lah adik-beradik. Dia tidak dikira usul dengan furuk. Dia tak kira gitu. Tapi kalau ada orang lain bagi orang lain lah. Adik-beradik ni kita nafkah sunat. Bagi nafkah sunat tu besar lagi lah. Kita bagi sedekah pada dia, hadiah pada dia, belanja pada dia, belanja sunat. Walaupun adik-beradik kita wajib. Okey. Itu zakat pergi cari fakir yang betul-betul yang memang tak ada tempat bersangkut berpaut langsung. Itu lagi bagus. Imam Ghazali kata cari betul-betul orang-orang fakir yang miskin, betul-betul miskin, dan dia orang yang menjaga ibadat, ahli ibadat. Pergilah dia. Nur Iskandar, terima kasih Ustaz atas teguran. Nama sama-sama. Kita berkongsi ilmu maklumat. Okay, Muhammad Najmi, Tuan Muhammad Najmi, Azmi, Tuan Azmi Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zabidah Salim Muhammad Zaidun. Okay. Apa khabar orang Terengganu? Zaidun? Alhamdulillah sihat. Abu Aiman Al-Banjari, ya Ustaz. Abu Aiman Al-Banjari ya. Rumput Man. Terima kasih Ustaz. Sama. Syamsuddin Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamsuddin Muhammad Ikramullah. Satu lagi Ustaz. Saya nak tanya, jika kita solat datang anak lelaki kita umur 3-4 tahun yang boleh solat. Boleh solat masuk belum khatan lah. Belum masuk jawi kan. Dia bergayut atau duduk atas kita. Bergayut atau duduk atas kita. Batalkah puas solat di kita sebab tanggung najis? Duduk tak bergayut kan, dia tak khatan lagi, zahirnya batal. Kau tu lah, zahirnya batal. Pekah kata itu kan. Sebab dia tidak, dia apa, kulfah, kulub dia tu, dia ada mengandungi najis hasil tu. Okey. Adapun hadis-hadis yang mengatakan Nabi sendiri ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masa kecil. Nabi sujud, cucu dia tu duduk belakang Nabi, duduk tengkuk Nabi. Lama Nabi sujud tu. Sampai turun cucu dia tu, barulah dia barulah bangkit daripada sujud. Banyak hadis dalam Sunnah Sittah, banyak hadis begitu. Nabi sembahyang dokong cucu dia tu. Itu diihtimalkan, ditanggungkan cucu-cucu dia tu memang ada kebiasaan orang Arab berkhatan ketika kecil. Jadi suci lah, jadi tak ada masalah situ. Kata orang kata ini begitu begini, komen-komen orang, itu komen orang lah, pendapat dia. Mazhab tetaplah mazhab. Setiap sesuatu tu dia ada wajah dalil dia juga. Okey. Muhammad Razali bin okey, tuan guru. Masya-Allah, tuan guru di Maran ya.
Abdul Mukti Baharudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hari Raya. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Ya. Wa iyyakum. InsyaAllah ada masa sikit lagi ya puasa. Okey, saya nak bincang sikit tentang soalan yang berkaitan dengan sekitar puasa. Kita tak habis ke puasa? Tak habis puasa 6 pula kan? Okey. Jadi kalau berkaitan dengan puasa yang lepas tu, Ramadan tu, misalnya semua ada kaitan mereka. Satu orang yang berjimak di luar Ramadan, dah habislah puasa Ramadan, masuk hari kedua Syawal ni dia pun bersamalah dengan isterinya. Padahal dia sedang mengqadakkan puasa Ramadan yang baru siap. Ada sehari terbatal, bukan sengaja terbatal. Dia qada puasa Ramadan tadi lah. Mungkin hari ni, bukan hari semalam kan. Ini dah 3 Syawal. Bukan hari semalam, mungkin hari ni dia sedang mengqadakkan puasa Ramadan. Kemudian menjima isterinya, berlakulah jima. Okey. Adakah kena disabitkan kafarah? Kena puasa saum. Yasumu sauma syahraini mutatabi'aini. Adakah sabit ke tu? Hukumnya tak sabit. Sebab syarat sabitnya kafarah jima itu hanyalah jika berlaku jima itu di bulan Ramadan. Sekarang jima tidak berlaku di bulan Ramadan. Walaupun puasa yang dibuat tu puasa qada Ramadan. Jadi tak adalah kafaratnya. Nasib baik lagi. Tahu itu. Itu benda-benda yang berkait juga tu. Okey. Dia kalau dalam mata ghayah wa taqrib tu kan terang kan, fi nahari Ramadan, fi nahari man wati'a amidan. Siapa yang menjima isteri dia amidah, keadaan sengaja jima. Kata sengaja tu dia sengaja. Fil farji, jima tu pada faraj pula. Lagi fi nahari Ramadan, pada hari siang Ramadan. Ini bukan bulan Ramadan, tak ada. Okey. Kemudian ada lagi berkait situ ya. Ada berkaitan lagi. Contohnya ke apa masalah apa lagi? Masalah ni saya sembang lah, saya tanya jawab sikit. Nur Iskandar, apa masalah mid kuliah di pondok sebelum PKP mid ni masuk kot. Masa kuliah di pondok sebelum PKP lalu, Tuan Guru pernah debit mengenai setiap yang minta itu ada hak baginya. Boleh tak Tuan Guru penjelaskan sedikit lagi mengenai hal ini? Okey. Ini kulisail hakun kan, ada hadis riwayat dalam Abi Daud tu. Bagi setiap orang minta itu adalah ada hak baginya walaupun dia datang dengan berkuda. Maksudnya kalau satu orang tu kaya sekalipun, bila dia minta, dia ada hak. Maksud bila kata hak tu mayajibu, ada bukan yang wajib, oleh tunainya. Jadi bila dia minta kita bagilah. Okey. Jadi apa masalah situ? Tapi walau macam mana pun ada had juga. Kalau dia minta sedekah, dia kaya minta sedekah, bagi diri dia haram minta sedekah kalau dia kaya. Melainkan kalau dia minta sedekah tu untuk membantu orang lain, bukan untuk diri dia kaya dah. Orang kaya haram minta sedekah. Nanti banyak hadis-hadis yang mengancam orang yang kaya minta sedekah. Tambah kalau menipu-nipu, dia kaya tipu lagi. Tipu kata dia miskin, lah dia kaya. Tak dengar, maka hukumnya haram. Ada ancaman dalam hadis banyak. Antaranya nanti muka dia tu kulit-kulit muka dia tanggal, daging-daging tu, malu lah kan. Itu kalau dia
Kalau dia ada banyak, dia ada, macam hukum 5 tu lah. Ada yang haramnya, ada yang sunatnya, ada yang makruhnya, ada harusnya, ada wajibnya. Dia kembali kepada hukum wadai juga. Tengok. Kalau sekiranya dia tak minta sedekah, maka mati. Tercabut nyawa. Ataupun rosak anggota dia. Wajib minta sedekah untuk melihara tu. Melihara kuliah tu kan. Kalau dia minta sedekah untuk orang lain, tu hukumnya sunat. Dia bantu orang lain. Itu yang banyak ustaz kita tu mampu je, tapi dia minta je sana minta sini. Tujuan untuk bantu orang yang memerlukan. Itu bagus, dapat pahala ustaz tu. Kan kita marah kata apa tu ustaz minta dengan orang. Dia minta untuk orang lain. Sunat dia tu. Tak apa, bukan minta untuk pribadi dia, untuk orang lain tak apa. Boleh ya? Lepas tu, kalau lain daripada jurusan minta sedekah ni, kalau berdasarkan hadis tu, satunya orang petikai sanad lah. Tapi maksud dia elok. Maksud dia elok hadis tu. Mungkin juga orang minta situ hak tu kita kena bagilah. Kalau tak bagi penuh, bagi separuh, bagi kadar yang boleh. Kalau lain daripada minta harta-harta benda, pada perkara materialistik. Kalau minta ilmu, ilmu lagi. Perkara rohaniah tu ilmu antaranya kan. Rohani ilmu. Orang datang nak minta belajar kita. Tu wajib dah mengaji. Wajib kita mengajar. Bertanya masalah kepada orang pandai. Orang alim tu wajib menjawab soalan. Tu contoh dia lah. Tu kata likulli sa'il haqqun. Ini Tuan Syekh Azizul. Kullu ami wa antum. Kullu am wa antum bi khair. Karim majlis ke arah jima' kafarah jima' di bulan Ramadan macam mana Tuan Syekh? Pula. Yang pertamanya itqu raqabah. Maksudnya merdekakan hamba. Dalam bab kafarah, bab dalam zihar, bab zihar sama tu. Pertama sama je kafarah dia. Kifarat, orang Melayu kata kifarat. Denda lah. Pertamanya kena bayar. Cara dia kena merdekakan seorang hamba perempuan. Mana cari hamba sekarang tak ada dah hamba. Itu raqabah. Raqabah tu dia ada syarat-syarat lah. Raqabah tu maksudnya hamba perempuan, hamba yang mukmin, hamba perempuan, hamba lelaki pun boleh Kalau tak boleh, tak ada hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh selang sendiri. Kalau sehari putus, kena ulang balik. Dah puasa sampai 59 hari. Puasa hari, besok cukup 60. Tiba-tiba terbatal. Bukan sengaja terbatal. Terbatal puasa tu. Tak niat malam tu kan. Bila tak niat malam tu batal lah. Hari ke-60 tu. Hari ke-60 tu batal pula. Puasa tak sah. Kena semula. Kena mula pada 1 balik jenuh. Lepas tu, kalau itu pun tak mampu dengan sebab dah tua ataupun sakit puasa tu kan, maka tertanggunglah atas zimmahnya sampai bila-bila. Tapi kalau sekiranya memang sebab dia miskin, fakir, sebab dia sakit ataupun dia terhalang puasa tu, dia boleh baru keluar kepada cara bayar cara yang ketiga dengan bayar 60 cupak. 60 mud makanan asasi beras ke untuk 60 orang fakir miskin, cupak seorang. 60 cupak. Boleh tak? Tapi kalau itu pun dia tak mampu, maka dia boleh, dia panggil tertanggung atas zimmah dia. Tanggungjawab dia sampai dia boleh mampu. Dia macam ni. Kalau dia memang miskin langsung tak ada duit, dia nak puasa pun dia sakit, dia tak boleh puasa, jadi orang kata tertanggung atas zimmah. Perkara tu macam berhutang lah sampai bila-bila pun. Kalau fardu takdir satu masa besok dia sihat, dia kena qada, kena bayar balik, kena puasa balik. Satu masa besok dia mampu pula, dia kaya, kena bayar. PPD. Okey. Berat tu perkara tu.
Okey. Tuan Guru lain sangka-sangka tu yang sampai 2 kali bagi soalan. Tak apa, tanyalah 10 tak apa. 2 kali, 3 kali boleh. Suzaina Aqilah. Syekh kena Syekh Abdullah Al-Harari. Rahimahumullah, rajulun salihun. Ash'ariyun. Faqihun ash'ariyun sufiyun tariqatun. Walakin indahu masyakil. Masya Allah. Rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita dan ampunlah semua. Dan itu biasalah. Muskilah-muskilah yang sedikit ada pada sisi beliau itu pandai-pandai orang, orang alim-alim, ulama-ulama pandai-pandai ambil lah. Okey. Tapi biasalah, bukan semua manusia. Orang ni tak semua sempurna. Ada juga masalah-masalah. Tapi apa yang berlaku pada Syekh Abdullah Harari situ adalah beberapa muskil yang kebanyakan ulama ahli Syam pun, kibar Syam pun mereka kritik dan mereka tolak. Bukan semua. Tapi bukan semua masalah lah. Ada sebahagian. Kerana itu merupakan ijtihad dia yang kadang-kadang itu bercanggah juga dengan aliran-aliran majoriti Islam. Majoriti Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita nak bincang sangat. Beliau pun telah meninggal dunia dan banyak ramai pengikut-pengikut beliau pun masih meneruskan usaha-usaha beliau, penangan-penangan beliau itu. Masih ramai di Malaysia pun ramai orang-orang yang mengikut aliran Syekh Abdullah Al-Harari ni. Orang panggil golongan Ahbas kan. Tapi saya pun tak setuju panggil Ahbas tu. Itu kita Ahbas ni tak bagus lah. Apa kita kait-kait pula dengan keturunan. Tak gitu. Okey, Syafiq Ghani, apa khabar Ustaz? InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Doa amin ya rabbal alamin. Amir Muhammad. Macam mana Syekh? Kalau sekadar rasa tak larat dan susah, bolehkah pindah kepada memberi makan kepada fakir? Boleh pindah tak? Boleh pindah tak? Fa'in lam yastati'. Itu kan. Dia kata fa'in lam yajid fasiyamu syahrain. Fasiyamu Abu Sujak, Qadhi Abu Sujak dalam matan sekejap ya. Dalam matan Ghayah wa Taqrib dia kata gini. Fa'in lam yajid, maka jikalau tak mendapati ia, tak dapat apa? Tak dapat hamba untuk dimerdekakan sebagai kafarah. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'in lam yastati', kita kena faham fa'in lam yastati' tu istita'ah, itu mana kemampuan berpuasa. Baru boleh tukar kepada fa'it'amu sittina miskinan. Maka kalau tak mampu untuk berpuasa, maka barulah boleh tukar kepada membayar makanan tu kan, bayar fidyah lah, panggil fidyah apa, kafarah kan, makanan 60 cupak, 60 mud untuk 60 orang pakai miskin. Orang kata tak ada takhir di situ. Kalau ada takhir pun ikut syarat teruk lah. Kena tengok puasa dulu. So saya kata pada awal tadi, kalau sekiranya dia sakit, dia tak ada puasa, dia tua, tua sebab tak boleh. Dalam hadis tu sebab tua tu. Kan ada hadis satu kan, hadis masyhur yang akhirnya bagi pakaian, akhirnya dia balik pakai untuk rumah dia sendiri. Mana ada orang paling miskin pakai sini, mana kaku ya. Dia apa balik Nabi gelak. Hadis saya tu kan, hadis tu punca tu. Dia dah tua orang tu, tak larat dah. Hadis tu banyak bicara dalam kita tak fikir, ada Iqna' pun ada, Mujarimi ada, Mughni Muhtaj, macam semua ada lah. Jadi syaratnya boleh, tapi kena ikutlah. Iaitu tak mampu. Fa'in lam yastati' tu, istita'ah tak ada. Dah tua sangat, mana lah yang puasa.
ataupun sakit. Sebab tu kata saya kata tadi, kalau sekiranya tiba-tiba dia mampu untuk berpuasa, dia wajib puasa. Saya dah bayar tadi, bayar cerita lain, puasa. 2-3 tahun tu sihat, boleh puasa. Kena bayar 2 bulan tu. Betul berat, jangan buat kerja lah. Betul jangan duduk langgar. Okey. Tapi kalau lepas pada itu dia tak mampu, sampai terus lah. Dia memang kena bayar je lah. Kena bayar dengan berat lah. Bila tengok diri dia tu puasa pun tak daya lah. Bayar je lah. Tak payah puasa lah. Tiba-tiba puasa tarikh setahun ke 2 tahun lepas tu jadi sihat. Kena puasa balik. Jangan lagi. Itu yang dikatakan dia tu tertanggung ala zimmah. Tertanggung atas zimmah. Sampai dalam buriah apa? Dalam kitab Bujarimiyah kena ada Hasyiah tu dia katakan, saya ingat kena sifat dia tu nas tu, iaitu wujub ala zimmah itu sama ada imma orang yang kaya, imma ghaniyan wa imma faqiran. Sama ada al-ghani atau al-faqir, atau orang kaya atas orang fakir. Itu kata zimmah tu. Dia jadi tanggungjawab dia tak lepas. Tak gitu. Boleh ya Tuan Amir, insya-Allah. Kalau kita sihat lagi badan shadow kan, tiba-tiba nak bayar, rasanya tak ada lah Tuan Amir. Kalau ikut mata ghayah wa taqrib dan syarah-syarah, saya ingat itu sama je. Okey. Ada masalah lagi? Karim Majid ya Tuan nak tanya. Apa masalah ya Tuan? Kalau istimna pada bulan Ramadan kena kafarah tak? Istimna tak ada kafarah, dosa. Istimna tu berdosa, haram. Banyak ada hadis. Jadi sunat tak tahu apa dah. Onani tu kan batal puasa. Kena qada. Wajib qada. Kalau sampai langkau tahun kena bayar fidyah qada dan bayar fidyah. Kalau sekiranya tak langkau tahun, qada jelah. Kena kafarat? Tak ada kafarat. Nikah dengan tangan. Itu tu dalam kitab-kitab fiqh yang kita hadis kata nikah dengan tangan. Dia laknat lah, dalam hadis kata laknat nikah dengan tangan tu. Itu istimna dengan tangan tu. Orang nikah dengan isteri. Nikah mana jima' lah. Okey. Masalah istimna ni bising-bising sangat dalam internet kan. Ada qaul itu lain Muhammad kan. Saya tengok dalam kita fiqh kita, dalam Asbah Nazair ke apa lagi, dia kata ayat Quran tu sendiri kan yang kata boleh menikah tu, dia hanya dengan perempuan sahaja. Perempuan pula yang sejenis dengan yang satu jenis, maknanya keturunan anak Adam saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ayat tu. Ayat muhkamat tu ayat tu. Fankihu, maka kahwinlah oleh kamu, nikah oleh kamu, ma taba lakum, apa yang kamu cari, tuntut, ma taba lakum minan nisa. Minan nisa saja, mana perempuan saja boleh nikah dengan orang perempuan. Tak boleh nikah lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, tak boleh. Tak ada. Al-Quran tegas itu. Lepas tu mana-mana azwajukum, contohlah kalimah tu. Jadi kum isteri kamu. Kalau kamu manusia, isteri kamu mestilah perempuan tu daripada kalangan manusia. Tak boleh isteri daripada kalangan jin, tak boleh. Jadi nikah ke jin tu tak sah. Kalau muktamad, tak sah, tak boleh. Disyarat satu jenis, bersejenis. Nikah dengan ikan duyung, tak boleh, tak sah. Itu muktamad lah. Boleh ya Tuan Karim, insya-Allah. Jadi tak adalah kena kafarat, tapi dosa lah, kena istighfar lah. Ulul albab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ulu. Apa hukumnya trim bulu kening, kasih nampak cantik dan kemas? Bulu kening itu ada hadis larang, tak bagi. Kalau fiqh kata haram lah. Bulu kening ni kan.
Kita bagi. Nampak bagi kemas tak ada. Misal dia lah, kalau orang lelaki janggut tanah al-khilaf lah. Mungkin dia tak gusik. Kita nampak kadang-kadang ada street tu kan. Tapi kalau dah serabai sangat, macam mana nak buat lah. Mudah-mudahan ada lakuk kila-kila tu kan. Wallahualam, saya nak jawab sangat. Tapi yang jumpa saya memang larang lah. Okey. Abu Muhammad Najah ahli mesyuarat tingkap, masya-Allah, ahli mesyuarat. Apa khabar tuan ahli mesyuarat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam tuan ahli mesyuarat. Apa pandangan Ustaz tentang kitab fiqh sunnah Said Sabir? So ada rakan bagi. Terjemah Melayu ke kitab Arab? Okey. Said Sabir ni dia tu, saya cakap, saya nukil pendapat orang lah. Saya dengar Hamzah Yusof, Syekh Hamzah Yusof masyhur kan. Dia murid Abdullah Bayah. Okey. Murid kepada Maulana Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdullah Bayah kan. Jadi kata Hamzah Yusof, dah ada lagi beberapa orang lagi lah. Tosi Arab lah, dia kata kita Syekh Sabik tu dia fiqh muqaranah. Bukan masalah ke mana pun. Dia fiqh perbandingan mazhab. Walaupun dia kata ada ijtihad itu, tapi dia, pasal dia pernah mengajar di Al-Azhar tu kan dulu, zaman dulu. Baru je meninggal tahun 90-an meninggal tu. Jadi fiqh dia tu fiqh lebih kepada muqaranah, perbandingan mazhab. Bila kata bandingan mazhab ni, maklumlah, kita nak jadikan rujukan utama, tak boleh lah tuan. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita nak jadikan kitab dia tu rujukan utama, tak boleh. Sebab dia banding mazhab. Kalau disebutkan qaul Syafi'i, walaupun qaul Syafi'i sekalipun, tak tahqiq mana pun, kena semak lagi. Walaupun dia kata indah Syafi'iyah begini, ni Syafi'iyah mana pun, mana juga. Jadi ala kuliah kita kena kembali rujuk kepada fiqh-fiqh yang jadi marji' dalam mazhab itu sendiri. Kalau kita Syafi'i, kita dah ada senarai dah, ulama dah susun mana kitab marji'. Okey, jadi fiqh sunnah ni bukan kita nak kata dia sebagai kitab sesat, tak boleh. Tak boleh. Ahli ilmu tak cakap begitu. Cumanya tengok kesesuaian lah. Dia macam pisau juga. Kalau orang pandai main, ambil pisau apa pun, pedang apa. Kalau kita sudah memang dah cukup kelengkapan kita, dan kita memang ihtimam pada atas mazhab, boleh nak baca fiqh sunnah. Dan kita pandai olah, tak apa. Dan ada juga ulama Tanah Arab mengatakan fiqh sunnah tu dalam tu banyak fatwa-fatwa situ lebih kepada cenderung muyul kepada fatwa-fatwa Hanafi. Banyak gitu. Dan kita mesti faham Mesir ni kuat Hanafi. Negara Mesir adalah negara yang berbagai-bagai mazhab, tapi orang-orang Hanafi dia ramai sana. Dan ulama-ulama dia banyak Hanafi. Maliki pun ada, Syafi'i pun ada. Masuk rakyat-rakyat dia bersama. Satu lagi, sementara saya ingat saja teroteh. Apa yang saya faham, betul-betul fiqh ni kalau menurut mazhab lah, kalau menurut ilmu mustalahat fiqh, kalau kita kitab fiqh muqaranah bukan menjadi rujukan utama dalam bidang dalam fiqh mazhab, tak boleh. Tak boleh jadikan rujukan utama, tak boleh. Kena letak tepi dulu. Cari kita umdah dia. Hanafi ke, umdah Syafi'i ke, umdah dalam mazhab Syafi'i, apa kitab dia. Kita umdah dalam mazhab Hanafi, apa dia. Maliki apa, Hanbali apa, yang tu. Perbandingan mazhab ni, itu sebagai rujukan, sebagai apa, boleh iktibar macam itu, bukan nak jadi satu rujukan utama. Nak nukil sebenar-benar fatwa, tak boleh. Itu yang saya faham lah.
Kalau salah tu betulkan lah. Baik. Yang kedua, apa juga kaul-kaul kalau dalam bidang fiqh lah yang disebut di dalam syarah-syarah hadis, dalam tafsir-tafsir pun bukan rujukan utama. Walaupun tersebut dalam ini kaulnya adalah Fathul Bari ini. Nanti dulu. Itu mustalah istilahah. Mustalah dia begitu. Jangan silap. Kemudian ada satu lagi. Ini kalau tak setuju pun tak apa. Saya tak kisah tak setuju. Nak bagi tahu. Kita pandangan-pandangan bagi orang-orang mutaakhirin daripada kata-kata kontemporaria. Tak kira siapa ulama tu besar mana pun. Kalau dalam masalah jurusan mazhab, betul-betul mazhab, yang itu pun tak boleh dijadikan umdah, rujukan tak boleh. Untuk sebagai iktibar itu boleh lah. Kan? Contohnya apa? Macam kata saya nak sebutkan banyak sangat sensitivitinya kan. Apa ustaz yang faham tu faham lah. Kita bicara lain. Okey. Karim Majid. Jadi macam ni tuan-tuan Syekh Karim. Sekadar nak baca boleh lah. Tapi kalau kita bermazhab, kena cari kita mazhab, buku-buku mazhab. Dan kitab tu tak salah nak bacalah. Kalau tak faham, kena cari ahli dia. Jangan cari orang yang tak ada pegang mazhab. Sebab pegang kitab pun mazhab juga dia pun. Cari orang tanah mazhab memang masalah besar. Abu Aiman Al-Banjari, Assalamualaikum Waalaikumsalam, mohon pencerahan mengenai adat bermaafan bulan Syawal. Adakah dosa kita terhapus terhadap seorang jika kita hantar mesej kepada seorang itu menggunakan stiker hari raya di phone? Di phone yang bertulis Salam Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Adakah berdepan dengan cara memaaf juga macam mana jumpa kawan-kawan sebut Selamat Hari Raya maaf saya batin. Kita kata gitu. Terima kasih Syekh. Sama-sama. Mudah-mudahan Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam Minhajul Abidin beliau dah ada setengah-setengah kitab beliau lah. Beliau bercarakan tentang masalah dosa kan yang bersangkut dengan anak-anak Adam ni. Dia ni boleh. Dia kalau kita nak minta maaf pada dia, kita kesalahan lah. Hak-hak anak Adam. Hak-hak orang manusia, orang insan lain. Sepatutnya kita kena sarihkanlah jelas kalau saya salah pada awak sekian-sekian. Saya minta halal. Dia pun halalkan. Kalau dia tak halal, macam mana dia tak halal? Tapi boleh juga kalau dah sudah mungkin dengan sebab kita nak buat begitu pun tak ada kemampuan. Nak diterang-terangkan saya salah bagian-bagian dulu saya curi ayam awak. Saya lah yang ambil awak hilang apa-apa ekor kambing. Saya lah sebenarnya. Tak sanggup cakap lah. Ataupun orang tak sanggup. Ataupun orang tu dah meninggal dunia lama. Jadi kita secara umum lah, orang panggil secara umum. Itu atas kaum Maliki. Katanya kaum Maliki minta maaf secara umum. Daripada jumpa kawan kita, minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki, segala-gala minta maaf lah, zahir batin makan minum minta halal. Tak sebut apa-apa yang masalahnya. Mudah-mudahan di akhirat esok mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan. Jadi usaha kena buat juga. Tu kata usaha kena buat. Jadi kalau sekadar kata selamat hari raya, maaf zahir batin, dan walaupun sekadar poster kan, mudah-mudahan dia ambil kira jugalah. Sebab hati pun dia ambil kira. Inna sama wal fuada kan. Al-ayah sungguhnya pendengaran dan penglihatan tu dan hati tu kan. Kullun ulaika anhu mas'ula. Semua tu akan dipertanya di soal. Jadi kalau hati tu ada betul keikhlasan dia, semua dia ambil kira semualah. Okey, ada niat orang panggil kinayah boleh pakai, kinayah boleh. Mudah-mudahan lah. Tu orang buat juga. Buat juga tuan yang bawa iman ya. Jangan tinggal. Walaupun sekadar poster. Ahli mesyuarat tingkap nikah dengan bunyian sah. Nikah dengan bunyian tu orang jin. Bunyian tu katanya jin lah. Islam tak sah tuan ahli mesyuarat tingkap. Jangan cari pasal.
Satgi kan bercakap seorang-seorang mengintai kan. Tengok, oh, dalam rumah dia ada bunyi suara. Pergi tengok tak ada orang, dia seorang je. Sudahlah. Masalah besar di masyarakat tinggal ya. Kalau keputusan fiqh tak sah lah. Kerana tidak satu jenis. Walaupun ada ala sabil qil, mungkin ada wajah dia, tapi memang tak digalakkan. Sebab tu orang ahli tasawuf kata pun memang diharamkan terus tak boleh. Okey. Mama ikramullah Karim Majid, betulkah hukumnya makruh kalau seorang kahwin kita cakap semoga kekal hingga akhir hayat? Patutnya kita doa. Yalah, cakap tu doa juga. Cakap-cakap tu pun menempati doa kan. Si suami kata ke isteri, mudah-mudahan kita kekal sampai akhir hayat, kekal jodoh kita sampai akhir hayat. Mudah doa lah tu. Perkataan, sebab tu kita jaga perkataan kita macam anak-anak kita. Kita nak bagi hama ke dia. Kalau nak masak, bertuah punya anak tu doa tu. Boleh tu. Apa anak abah ni, Allah yardiki, Allah bukan kau, Allah redha kau. Marah tu, kita marah dengan doa. Tak apa. Jangan macam lah habau apa semua kan. Mula melengkau habis keluar tu. Okey, Karim Majid, Tuan Karim. Tak. Tadi Tuan Syekh dah jawab. Kena dengan manusia juga. Ya, manusia juga. Kalau kita nak buka ruang, boleh menyebabkan fitnah ya Tuan Karim. Ada adalah sabiqil tu kata makruh nikah dengan jin. Ada lagi tak pada tak pekah. Tapi kata sah tapi makruh. Tapi bila makruh ni bukan suruh buat. Benda makruh kan. Banyak perkara-perkara dalam tak lebih-lebih dalam bab perkahwinan. Perkara makruh ni memang akibat dia besar. Contohnya tak sebut mahar mas kahwin dalam masa akad ijab kabul. Makruh tak sebut, sunat sebut. Dia ada dia punya isu belakang akan timbul macam masalah. Lagi apa lagi? Contohnya kahwin sepupu. Bapa dengan bapa ada anak lelaki perempuan, nikah dengan dia. Makruh, ada masalah. Sahlah makruh. Okey. Jadi benda makruh dalam bab menakahat ni jangan buatlah. Walaupun makruh. Jangan buat sama dengan dalam bab-bab lain dalam kan. Dia risiko dia tinggi. Boleh ya? Luqman Hakim, insya-Allah. Syafi'i Ghani berkenaan dengan apa yang Tuan Guru katakan berkenaan dengan kitab Said Sabiq tu tadi. Memang begitulah ya, para masyayikh di Jordan pernah sebut dulu kitabnya lebih kepada Hanafiyah ya. Masya-Allah. Muwafaqah ya ustaz, masya-Allah, tabarakallah. Itu yang saya dengar lah. Dan kalau kita tengok tu pun macam tu pun, tengok tajuk dia, tengok hadis-hadis yang dia buat datang, bukan. Mana pada zuhirnya tak boleh nak salahkan. Dia Mesir memang kuat Hanafi. Mesir Hanafi kuat. Dia ada 4 mazhab tu ke itu. Negara dia besar Mesir ni. Mesir dengan Malaysia mana besar? Besar Mesir lagi. Rakyat mana ramai? Ramai Mesir lagi rakyat dia. Kadang-kadang kita jumpa orang Syafi'i, kadang jumpa orang Hanafi. Ulama' dia pun tukar-tukar tu. Tukar-tukar. Dr. Ali Jumaah Syafi'i lah. Tapi Syekhul Azhar tu Maliki. Yang ada sekarang ni. Mufti dia saya tak tahu lah. Mungkin Syafi'i juga kan mufti dia tu. Syauqi tu kan. Dr. Syauqi. Allah Alam. Okey. Lepas tu. Dan bukanlah rujukan mutamat dalam mazhab. Cumanya boleh diambil maklum. Ya betul. Dia kaedah dia ni. Ustaz ni kan. Ni ustaz dia. Saya nak cakap. Nombor 1. Kalau tak setuju tak apa. Tapi kita cerita je dulu. Ambil simpan tak setuju. Kita kaji lah. Dalam fatwa mazhab. Dalam fatwa. Tiap-tiap mazhab. Kalau lebih-lebihnya Syafi'i. Dalam ilmu dia panggil mustalah. Jangan ingat mustalah hadis je. Hadis tu dia ada ilmu hadis, ada ilmu mustalah hadis. Fiqh pun gitu juga. Fiqh ni dia ada 5 jenis ilmu. Kalau kait dengan fiqh, kalau kata betul nak jadi mahir satu orang faqih. Pertama dia kena belajar ilmu fiqh.
Dalam fiqh ni daripada kitab-kitab kecil sampai kitab besar tu, orang talaki tu, sampai mahali, sampai majmuk pun kadang ulama talaki juga. Tapi kalau boleh lepas sampai mahali, boleh faham tu, boleh dah sunnah atas tu. Bukan benda mudah juga. Fiqh kena kuasai sungguh. Khilaf-khilaf. Yang kedua, furu', furu' fiqh tu. Dia ada furu' dia pula. Furu' fiqh kena belajar. Dia satu ilmu lagi. Ilmu ketiga kait dengan fiqh, ilmu usul fiqh. Usul fiqh kan. Yang keempat, ilmu qawaidul fiqhiyah. Lain. Kaedah fiqh. Dan yang kelima, ilmu mustalah dia. Mustalah tu. Mustalah fiqh. Satu ilmu lagi. Dan mustalah fiqh dia kata kitab-kitab yang kitab muqaranah mazahib bukan rujukan utama. Boleh intibar, boleh tengok sebagai sambil-sambil, boleh lah. Menambah-nambah maklumat. Jangan nukis itu sebagai ni. Kita nak jadi umdah di dalil bagi sesuatu masalah. Bukan cara dia. Bukan cara. Yang kedua, mana-mana kaul-kaul yang disebut dalam mana-mana tafsir Quran atau tafsir ataupun syarah-syarah hadis juga bukan umdah. Boleh jadi rujukan, menambah maklumat boleh. Okey, kalau sesuai boleh lah ambil. Tak sesuai tak boleh jadi situ pula, jadi model asal pula, model besar. Lepas tu saya nak sebut yang ni mungkin ada orang yang akan tersentuh. Tak apa. Iaitu mana-mana kitab-kitab fiqh mu'asarah. Tak kira lah. Minta maaf, kalau tak setuju tak apa. Ini saya faham. Okey. Sama ada ulama besar lah sekarang. Siapa yang besar? Tak kira aliran tu aliran mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ke, dia mazhab Mu'tabar, Syafi'i ke Maliki, Hanafi, tak kira lah. Susah mana ulama pun, selagi dia mu'asarah, bukan umdah. Kalau dalam Syafi'i contohnya, di antara kitab Tuhfah, di antara kitab Nihayah, kitab Tuhfah, Nihayah semua, dan dibandingkan kitab-kitab yang ada pada hari ini, termasuklah fiqh Majmu' fiqh Al-Kuwaiti ke, Majmu' fiqh daripada Jeddah ke, itu majmu' kan, ataupun yang dikarang oleh personal seseorang ulama besar. Saya tak nak sebut lah lagi kan, sensitif lah. Sebutlah satu orang tokoh ke, tak mau jugalah. Tapi hak yang ni boleh sebut lah. Contohnya pada Qardawi ke, tak apalah orang tak marah kan. Orang belah kita tak marah lah. Bila marah, pergi lepas lah marah. Qardawi ke, tak boleh. Itu fiqh mu'asarah. Sebenarnya mu'asarah ni siapa-siapa je yang satu batch itu mu'asarah berlaku. Tak kira siapa. Walaupun daripada aliran mazhab sekalipun. Bukan umdah. Bukan rujukan utama. Bukan. Kalau nak kita bincang lebih lah. Boleh Ustaz ya? Saya akan melarat belakang. Okey, rumput men, Karim Majid, Masya Allah, Harim Surat Tingkap. Ada orang kata tugas masak wajib atas suami. Bukannya isteri. Betul ke? Kita ni kalau nak ikut law, betul-betul law. Itu orang kata sebagai asas memang tugas asal dia begitu. Tetapi banyak dalam hadis-hadis Al-Quran sendiri pun menyuruh perempuan itu supaya bekerjasama. Kalau tidak dia nak masuk syurga macam mana? Cuba baca dalam kita hadis. Ini tu syurga macam mana? Kalau dia masak pun tak nak apa semua. Satunya dah melanggar adat istiadat. Ada adat untuk dia ambil kira. Yang kedua, dia nak dapat pahala benda lagi. Kemudian apa maksud daripada mana taatkan suami tu? Kalau kata membasuh baju, kalau suami minta tolong basuh baju, dia tak basuh. Mana taat tu? Kemudian dia terlupa tu. Benda-benda yang perkara yang dia buat, dia khidmat pada suami itu untuk diri dia sendiri, untuk faedah dia di akhirat. Tak kira. Jadi memanglah, tapi perkara tu tidak boleh difokuskan oleh satu orang isteri yang salihah. Sebenarnya dia tak akan fokus pada perkara tu. Ini aku kerja awak, saya kerja ni. Itu semua punca keratakan rumah tangga. Mungkin orang tu sudah ada perkara terletak dalam tu. Fikiran dah tak betul.
Sebenarnya rumah tangga tu ditegak didirikan atas kasih sayang. Kasih sayang tu sebenarnya kasih sayang akhirat lah, azali tu. Daripada azali itu lagi. Jadi suami memang tanggungjawab dia untuk mencari nafkah. Isteri untuk tugas dia sebenarnya di rumah. Tapi kalau berlaku kadang-kadang mana pun dia boleh bekerjasama atau boleh. Dia bersekali sebati. Itu betul lah macam tu. Wala tansau fadla bainakum. Jangan kamu lupa kelebihan di antara kedua kamu. Di antara suami atau isteri itu macam-macam ada kelebihan dia. Okey, ahli masyarakat tingkat lagi mazhab Daud Zahiri, mujtahid mutlak juga kan? Memang mujtahid mutlak. Tapi mazhab dia tidak ditadwinkan dengan baik. Banyak yang berselerak. Tak dijumpai betul-betul, melainkan dalam fatwa-fatwa dia berselerak dalam kitab-kitab yang ada ni lah, kitab-kitab lain ni. Jadi tak serupa mazhab yang empat. Begitu. Cumanya kita boleh kena hormatlah tu fatwa daripada Daud Zahiri, hormatlah, tapi kita nak diiktimadkan betul sebagai suatu keputusan muktamad untuk diamalkan. Di setengah ulama tak bagi, larang. Ada juga orang yang baru orang ini kan, entah dia jual kitab ke apa tahu, dia jual kitab Al-Muhalla, Ibn Hazmin sebagainya. Ibn Hazmin ialah dia nukilan, dia tu menukilkan pada kaum Daud Zahiri dan sebagainya. Tapi tak boleh nak dipertanggungjawabkan juga. Sekadar kita itu ialah. Dah ramai ulama kritik Ibn Hazmin tu. Boleh ya? Jadi kata dalam ulama kita lah, wal mujma'u yauma alaihi al-arba'ah. Yang diijma'kan, dikumpulkan pada hari ini adalah 4 mazhab saja. Waqu ala ghairihim mana? Waqu ala, mengikut atas yang lain pada 4 mazhab itu adalah tertegah ia. Hatta yaji al-Fatimiyul Mujaddidu, hingga datanglah anak Siti Fatimah yang ilmu dia bertahap mujtahid, yang dia tu bertahap mujtahid. Siapa dia? Anak Fatimah tu, iaitu adalah Imam Mahdi. Hatta yaji al-Fatimiyul Mujaddidu dinul huda li'annahu mujtahid. Agama petunjuk sesungguhnya kerana bahawasanya dia itu adalah seorang mujtahid. Jadi zaman Imam Mahdi dia seorang lah, dia tu merupakan imam mujtahid, imam mazhab. Jadi kita orang beriman, orang Islam semua kena ikut mazhab Imam Mahdi zaman tu. Mazhab-mazhab yang lain tu kalau ikut jadi kacau bilau lah. Melainkan ulama kita dalam mana-mana fiqh pada 4 mazhab, fiqh 4 mazhab mengatakan kalau darurat bolehlah nukil kita kaul itu kaul ini. Itu pun perbincangan ni dakik lah sikit. Jadi saya nak cakap apa ya, tuan mesyuarat ditingkap. Red. Saya nak baca pun tak pandai tu tuan Red. Ustaz, tuan guru Syekh Adi sekarang di mana? Lama tak nampak tuan guru bersiaran. Jadi tuan Red tanya tuan Syekh Ali ke tanya saya? Tuan Syekh Ali tak ada sini, dia ada di Negeri Sembilan dia ada. Okey, Hafizuddin Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya, betulkah Imam Said Qutb pernah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Saya terbaca beliau ada katakan Allah Ta'ala itu ialah Al-Rishyah Al-Mubdi'ah, pena dari bulu yang boleh menciptakan. Al-Aqlu Al-Mudabbir, akal yang mengatur. Allah Alam. Said Qutb ni dia bukan ulama, dia asalnya pemberita akhbar kan. Tapi dia menguasai ilmu bahasa kuat lah. Dan dia satu orang haraki. Jadi jiwa berjuang tu kuat, dia berjuang kan. Kuat politik yang berjuang. Dia bersahabat pula dengan
orang-orang ikhwan muslimin asal Bana semua. Jadi bila dia mengarang tafsir fi Zilalul Quran tu, memang banyaklah perkara-perkara yang kalau dipegang zahir dia gelincir lah, kita kata gelincir. Tapi ala kuliha kita ni wajib kita melihara atau menjaga atau ihtimalkan mana kalam-kalam yang syubhat-syubhat tu kepada yang betul. Maksudnya selagi mana ada wajah yang boleh dimungkinkan dia tu tak jatuh tergelincir gitu, kita anggap gitu je lah. Tak ada guna juga kita ada kutuk-kutuk dia, kita kata-kata pada kafir murtad dengan sebab kalam dia pun dah mati. Dan Hamka suka dengan tafsir Zilalul Quran ni. Kerana bagi Hamka kata Zilalul Quran ni satu tafsir yang luas, yang akal kita bebas untuk mencerna alam ni sesuai dengan ketuhanan. Maksudnya apa-apa dia bawa kepada Tuhan. Oh itu. Jadi mungkin jugalah Hamka yang faham. Saya nampak kat situ, Hamka ni dia rajin baca tu kan. Jadi kita nak kata pergi kepada dia jadi macam syirik bin musyrik gitu, mungkinkah itu majaz, mungkin iktibah dan sebagainya, susah kita nak cakap pun. Jadi pada zahirnya fahkum bil zawahir wallahu yatawalla bisarair. Pada zahirnya dia mati Islam. Okey. Orang suruh dia mengucap, dia kata aku dah 24 jam siang malam pagi petang dengan la ilaha illallah, apa aku nak cakap ni? Pada dia, mana dia bukan menafikan la ilaha illallah, mati Islam lah. Serahlah urusan Tuhan. Tapi pembaca-pembaca fi Zilalul Quran ni dinasihatkan supaya mantap ilmu akidah tauhid. Sebab 20 tu kena reti betul-betul. Kalau nak baca pun tengok, jangan ambil semua. Biasalah. Okey. Dia, kita faham dia bukan ulama dan dia bukan tafsiran itu bukan nak menafsirkan cara akidah ataupun cara fiqh ke apa ke, cara ulama lah, cara perjuangan, cara politik, tak apa pada dia kan. Boleh ya Fizzuddin Syamil. Fizzuddin Syamil ni kawan kita kan. Ustaz Fizzuddin Ipoh. Ni apa siapa? Jadi ni nasihatkan pada asatizah kita, saya sendiri pula, jangan pula nukil kalam-kalam pendapat-pendapat Zilalul Quran tu sebagai buah modal dari segi sudut hukum syariat, tak boleh lah. Segi akidah pun tak boleh. Kalau segi falsafah Islam, segi apa politik, okey lah tu, mungkin lah kot. Itu pun tapis tengok ah. Tafsir ni sebenarnya nak khabar tafsir apa pun kena tapis. Ambil terima bulan tak boleh juga. Tafsir dia luas kan lautan. Dinda Arab. Okey, Assalamualaikum Tuan Guru. Soalan saya, apa hukumnya seorang suami menonton video atau melihat gambar tak senonoh atau sebab isteri tak dapat melayan kehendak batinnya? Berdosakah sekiranya isteri bermasam muka? Suami niat gambar tak elok tu tak bagus tak elok lah. Lepas tu nak cakap pun suami ni jangan cari hukum-hukum untuk dia lah. Dia sebahagian pada kita sebahagian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Pakaian kita paling dekat dengan kita. Kita nak buang pakaian kita, baju kita nak buang lah, senang-senang nak buang lah. Baju tu mencerminkan kita. Kalau kita pakai jubah, dia mencerminkan kita lah. Orang pakai tu ada kopiah. Jadi pakaian tu penting. Jadi begitu suami isteri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maksudnya isteri pakaian suami, suami pakaian isteri. Kena tengok suami, tengok isteri, tengok suami. Dia tu lebih kurang tu. Jadi jangan cari pasal nak cari hukum suami untuk lelaki pula. Kita doakan sebagai isteri, doakan suami terbaik, supaya suami jadi suami yang soleh, suami yang bertanggungjawab. Supaya doakan dia. Mungkin dia ada masalah-masalah tu yang menyebabkan dia pergi menengok gambar tak elok tu. Tak gitu? Okey. Berdosakah sekiranya isteri bermasam muka
oleh sebab perbuatan suaminya itu. Masa muka apa, tayang sama-sama, manis-manis je lah. Cuma cakap lah, janganlah buat gitu. Okey. Seterusnya, benarkah 40 hari 40 malam amal ibadat tak diterima Allah Ta'ala sekiranya melihat perkara-perkara seperti itu? 40 malam, entah tu saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar pula gitu. Dia kalau berzina betul tu, memanglah dihilangkan cahaya iman, cahaya soleh di muka, dimahalkan rezeki. Banyak tu akibat pada dosa zina tu memang berat. Dia punya Tuhan qada kan tu. Bala kan, bala akibat dosa zina. Tapi zina betul lah. Jenis zina yang macam itu tu tak tahu, tak pernah dengar pula malam ni. Tapi tak elok lah kan. Terbaik Tuan Guru jawab semua persoalan. Amin doa. Doakan saya jawab pun jawab ala kadar je Tuan Abu yang iman. Bukan ada berdetail apa pun, lebih kurang saya lah. Doakanlah. Salman Al-Farisi, Hafizul Syafi'i. Baik, terima kasih atas nasihat dan pencerahan Ustaz. Terima kasih. Pukul 12 kita nak berehat. Muhammad Zaidan, Masya Allah. Apa khabar Zaidan? Baru timbul ke pada tadi? Bolehlah ulang balik Kamu apa Pukul berapa dah? Pukul 12 dah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Tengoklah macam mana apa juga perkembangan seterusnya. Kalau ada apa-apa kita maklum semula, insya-Allah. Kau nak baca kitab ke, selang-seling dengan soal jawab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum.